bersungguh-sungguh membenarkan Allah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. اللهم عليك توكلت وإليك المصير. اللهم عليك توكلت وإليك المصير. اللهم عليك توكلت وإليك المصير. اللهم عليك توكلت وإليك المصير.
المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير اللهم عليك توكلت وإليك المصير. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Studio Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah. Selamat petang kepada anda. Syukur kita berada di hari ini 19 Mei 2021 bersamaan juga dengan 7 Syawal 1442 Hijriah. Di jam yang kedua tugasan kita waktu ini temankan anda untuk Destinasi IKIM. Ya, Alhamdulillah. Selamat bertugas kepada yang bertugas pada hari ini. Selamat bersyuti juga. Mungkin ada yang bersyuti, berehat, ada komitmen masing-masing lah kan. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Kami doakan. Ya Allah. Dan untuk waktu ini insyaAllah sebentar saja lagi kita ada lagi taman syurga kita yang kita nak mendapat lagi ilmu banyak tentang tasawuf. InsyaAllah sebentar saja lagi bersama yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syara IKIM, insya-Allah bersama rancangan Fas'aluna. Ya, seperti biasa kita akan bawakan secara langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga anda boleh hantarkan pertanyaan, persoalan sekarang pun dah boleh tanya. Insya-Allah kita nak bincang dengan tajuk hasad dengki. Okey. Ya. Anda boleh hantarkan soalan anda di talian WhatsApp konti 01129004 004 juga di Facebook Live IKIM FM. Letakkan pertanyaan anda di ruangan komen sewaktu siaran nanti. Dan juga para pendengar, kalau tak sempat nak menghantar melalui WhatsApp konti dan juga FB Live IKIM FM, boleh hantarkan juga melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Ya, nantikan seketika lagi rancangan Fas'aluna, tanyalah kami hanya di Radio IKIM.
nilai-nilai bersama IKIM. Nilai takwa. Perkataan takwa bermaksud menjaga atau melindungi sesuatu daripada bahaya atau apa-apa yang boleh memudaratkan. Dalam Al-Quran terdapat 252 perkataan waqa' dan perkataan-perkataan yang terbit daripadanya. Al-Jurjani mentakrifkannya sebagai usaha menjaga dan berlindung diri daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya. Sama ada perintah tadi menyuruh kita melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sifat takwa akan melahirkan insan yang sentiasa berusaha untuk memastikan dirinya dan pengikutnya menuju kepada kehidupan yang diredai Allah Subhanahu wa taala. Sifat takwa ini akan menjadi benteng bagi seseorang itu dari melakukan kemungkaran seperti pecah amanah, penipuan serta menghalangnya daripada melakukan kezaliman kepada orang lain. Petikan ucapan pengerusi IKIM yang amat berbahagia Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Buku baharu bertajuk Kepelbagaian Budaya Pemakanan di Malaysia, Perspektif Islam akan tiba tidak lama lagi. Makanan merupakan satu keperluan asas untuk manusia bagi kelangsungan kehidupan. Malaysia terkenal dengan keunikan dan kepelbagaian makanan yang merupakan manifestasi kemajbukan budaya masyarakat di negara ini. Perkara ini tidak lahir begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh sejarah, budaya, sains dan teknologi. Buku ini merupakan satu usaha untuk mengupas perkembangan budaya pemakanan yang dibawa oleh 3 kaum utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India serta melihat bagaimana Islam memainkan peranan dalam proses asimilasi makanan dan budaya pemakanan di negara ini. Dari harga asal RM45, anda boleh dapatkan dengan harga potongan 40% bermula 11 Mei hingga 27 Mei 2021. Dapatkan harga tempahan awal ini dengan cara WhatsApp di 0199992902 atau 018-353-0746 sekarang. Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bang, ni campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. 89.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini, masih bersama Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur dapat lagi kita sama-sama membawakan program ilmiah kita, kuliah kita pada setiap hari Rabu petang. Kita ada rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami. Ya, insya-Allah. Dan bersama tanyalah kami pada petang ini Fas'aluna masih bersama untuk musim ini yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM Syara. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Kullu aam wa anta bikhair Doktor. Selamat raya. Raya gika. Tak raya dah, habis dah. 7 Syawal lah. So kita lepas raya baru jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga baik-baik untuk Dr. Nik, insya-Allah. Nampak makan lemang banyak dah. Syukur. Terima kasih doktor. Masih lagi bersama kita di petang ini dan kita sedang bersara langsung juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh sama-sama boleh titipkan pertanyaan, persoalan di situ dan jangan lupa share, okey, untuk kita dapatkan lagi manfaat bicara kita pada petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, hari ini alhamdulillah kita masuk ke bab keempat dalam menjaga maksiat batin, dan iaitu hasad atau dengki atau iri hati. Mungkin doktor boleh kita sambung insya-Allah untuk petang ini. Dan para pendengar, untuk makluman kita ada buku rujukan atau kitab rujukan Penawar Bagi Hati dalam aspek menjaga batin. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Ni untuk sambungan tentang tajuk hasad ini sebagai mukadimah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT dapat kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah. Kita masuk pada bab yang keempat ya. Kita sudah menghampiri penghujung-hujung jugalah. Maksiat batin kita dah belajar sebelum ini tentang maksiat zahir dan kita belajar maksiat batin. Yang kita masuk pada kali ini ialah hasad. Hasad. Hasad ni orang Melayu panggil dengki pun dia juga. Orang kata iri hati pun dia juga. Tapi dalam bahasa Arab istilahnya hasad. Tak ada dengki, tak ada iri hati. Dan hasad, al-hasad. Jadi istilah dalam agamanya ialah al-hasad. Melayu kita kadang-kadang hasad dengki. Dalam hasad dengki lagi. Kadang-kadang iri hati. Kadang-kadang dia guna nama kod PhD. Tinggi sangat tu kan PhD. Kesian orang PhD. Dia tu ada PhD kan. Dia tu ada PhD. Baik, apa yang dikatakan dengan hasad? Hasad ni ialah menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, sama ada dunia ataupun agama, hilang. Ataupun menginginkan orang itu ditimpa musibah. Jadi satu hasad ini maksud dia boleh juga nikmat yang orang tu dapat hilang, tak dapat. Ataupun dia ingin nikmat itu hilang pada orang tu, dapat pada dia. Pun dipanggil hasad juga. Ataupun dia tak ada ingin apa-apa untuk hilang nikmat ke apa, dia ingin orang tu ditimpa musibah. Itu pun hasad juga. Kan orang tu kena kecelakaan, rumah dia kena rompak, padan muka. Seronok. Allah, puas hati. Puas hati dia. Jadi itu juga dah hasad. Itu juga maknanya hasad. Jadi hasad ni kalau kita lihat dalam sejarah, hasadlah penyakit yang mula-mula sekali berlaku. Kalau kita lihat Iblis dengan Adam, ialah hasad. Kenapa Iblis tak nak sujud kepada Adam? Sujud hormat, kerana dia hasad. Apa yang dia hasad? Dia hasad sebab Allah SWT muliakan Adam. Allah Ta'ala muliakan Nabi Adam dan Allah Ta'ala memerintahkan wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Suruh sekalian malaikat sujud kepada Adam. Sujud hormat, bukan sujud sembah.
Sujud hormat kepada Adam. Tetapi iblis yang memiliki hasad, dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Dia dengki dengan keistimewaan, dengan kemuliaan yang Allah beri kepada Adam, tak beri kepada dia. Dia nak malaikat semua sujud kat dia. Tapi malaikat pergi sujud kat Adam. Allah SWT perintah malaikat sujud kat Adam. Tanda hormat. Baik. Jenayah yang berlaku di atas muka bumi, maksiat yang pertama sekali berlaku di atas muka bumi pun kerana hasad. Iaitu Qabil dan Habil. Dia hasad. Hasad kerana korban yang disediakan oleh Habil diterima Allah Ta'ala. Sedangkan yang dia tak diterima. Kan, dia hasad. Dia hasad kerana Habil mendapat adiknya yang cantik. Sedangkan adik Habil tak berapa cantik. Kan, yang dia terpaksa kahwin kan. Masa tu tak adalah kita kata sumbang mahram lagi sebab manusia tak ada. Betul. Baru-baru dua pasangan baru kan, dua orang, dua beradik je. Seorang lelaki perempuan, seorang lelaki perempuan kan. Jadi dia membunuh Habil kerana hasad. Jadi hasad ini ialah suatu keadaan batin, penyakit batin yang sangat besar akibat dia. Dia boleh menjadi hingga bunuh orang. Kan? Dan dia satu penyakit yang tak nampak. Betul. Kalau orang yang hasad dengan kita, kita tak tahu dia hasad dengan kita. Kita tak tahu dia hasad dengan kita sebab kita tak nampak dia. Kita ingat dia okey-okey je. Kan? Tapi dia rupanya dengki dengan kita, iri hati dengan kita, hasad dengan kita. Dan hasad ni banyaklah. Ya, kalau dari sini Syekh menyebut nikmat dunia, dia hasad dengan nikmat dunia. Hasad dengan nikmat dunia ni tak kiralah macam-macam hasad. Naik pangkat hasad, dia dengki dia tak naik pangkat, orang naik pangkat. Orang dapat AKC dia tak dapat, orang lain dapat. Dia dengki apa-apalah dengan dunia. Orang tu kaya, dia miskin. Orang tu beli kereta, dia tak dapat lagi beli kereta. Orang tu naik Lexus, dia naik Myvi ke, naik apalah kereta-kereta tersebut brand pula, silap dia kan? Kereta-kereta yang besar-besar kan. Jadi itu hasad dalam nikmat dunia. Ataupun cantik pun hasad juga. Duniawi lah. Dia boleh jadi kerana kecantikan, kerana kekayaan, kerana kemewahan, kerana anak yang ramai, kerana harta, macam-macam. Itu dunia. Ataupun kerana agama. Boleh juga dia hasad kerana agama. Dia dengki dengan orang yang apa, kerana agama yang katakanlah alim contohnya. Kan, dia dengki. Bukan dia nak jadi macam tu tak, dia tapi dia dengki. Kan, apa asal nak alim. Dia Semua tak kena. Semua tak kena. Jadi dengki. Itu boleh berlaku juga. Jadi maknanya dengan perkara yang melibatkan dunia dan perkara yang melibatkan akhirat, dia boleh jadi berlaku. Dan Nabi SAW menyebut, Nabi SAW menyebut, iyyakumul hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-khataba. Hati-hati engkau, beringat engkau dengan hasad, kerana ia memakan pahala kebaikan seperti mana api memakan kayu api. Dia makan kita punya pahala kita. Kita dengki itu kita tak sedar, dia makan. Sebab itu dikatakan hasad ini, orang yang berhasad ni dalam hati dia tu seperti api yang membakar. Kan, betul lah Nabi kata tu kan. Api yang membakar kayu api. Memang begitulah orang hasad. Orang hasad ni dia dalam hati dia memang membakar-bakar, membuak-buak. Geram nyoku. Macam tu kan. Ya, memang disebabkan kebakarannya itulah yang membakar juga segala hasanat dia, kebaikan pahala yang ada dalam hatinya. Jadi
Jadi baik, saya kira itu mukadimah, kita sambung insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita untuk musim ini, iaitu yang berusaha Dr. Nick Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita bincang dengan tajuk kita pada hari ini iaitu hasad dengki. Tadi Dr. Nick dah maklumkan kepada kita bagaimana istilah hasad dengki itu, situasinya macam mana kan, dan sekarang ni mungkin memang ada berlaku di kalangan masyarakat kita, dan bagaimana sebenarnya kita dapat soalan-soalan yang pun mula masuk ni. Kejap lagi kita akan bawakan pertanyaan bersama dengan Dr. Nick. Ada banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama Doktor. Sambungan silakan. Ya, insya-Allah. Satu, sebelum saya pergi kepada soalan, saya pergi kepada yang lain, saya nak bezakan satu sifat lagi yang dibenarkan dalam Islam, yang dipanggil ghibtah. Ghibtah ni dia semacam hasad, tetapi dia bukan hasad.
Ghibtah ni ialah suatu keinginan untuk mendapat nikmat yang sama seperti nikmat yang diberikan kepada orang lain tanpa menginginkan orang itu hilang nikmat tersebut. Kalau Syafiq kaya, saya nak jadi kaya macam Syafiq. Usaha. Dan saya tak ingin Syafiq jadi miskin. Betul. Kalau Syafiq alim, kalau Syafiq kita menjadikan Syafiq itu sebagai motivasi kita. Inspirasi kita. Kan, dia bukan hasad. Hasad tak macam tu. Hasad dia nak, dia dengki, dia tengok Syafiq kaya, dia nak suruh Syafiq miskin. Dia ingat Syafiq ni dia nak, itu beza. Kadang orang tak tahu macam mana nak beza. Saya punya guru pernah bagi tahu saya cara nak beza dia senang. Contoh kita ada jiran. Jiran kita tu isteri dia cantik. Kan? Orang yang hasad, dia nak isteri jiran. Dia mengharapkan moga-moga dia dapat kahwin dengan isteri jiran tu. Moga-moga jiran kita tu bercerai. Moga suaminya mati. Kan, apa saja yang dia inginkan supaya dia dapat isteri orang tu yang cantik. Tapi kalau orang yang ghibtah, dia bukan begitu. Orang yang ghibtah, dia inginkan supaya dia dianugerahkan isteri seperti mana isteri jiran dia. Awak ada bandingan dia. Mudah nak faham kan? Maknanya dia tak hilang, dia tak kacau yang nikmat saudara dia. Tapi dia minta kepada Allah, ya Allah, berilah aku isteri secantik sebaik isteri jiran. Masya-Allah, pandai Cik Ni buat contoh. Kan, contoh. Senang nak faham. Senang nak faham. Itu guru saya yang bagi. Guru saya yang bagi contoh. Dia kata kau nak faham tak ghibtah dengan hasad tu macam mana? Keinginan tu. Hasad dia ingin nikmat orang tu hilang. Dia dapat nikmat tu. Betul. Ghibtah ialah nikmat kawan dia tu tak hilang, tetapi dia dapat nikmat yang sama seperti mana kawan dia usaha dan doa. Jadi itu dia katakan ghibtah. Jadi kita dah cover lah basically apa itu hasad dan apa itu ghibtah. Baik, kita pergi kepada sebab-sebab hasad. Satu sebab-sebab hasad ini, satu kita dah tahu. Nabi SAW dah sebut tadi, jangan kamu berhasad, kerana hasad tu seperti mana kayu api makan pahala. Dan kita pun tahu dalam Quran pun melarang qul a'udzu falaq kan, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kan, Quran pun larang. Jadi kalau kita nak cerita tentang larangan, memang banyak. Panjang. So Al-Quran banyak, hadis banyak. Baik, kenapa orang hasad? Kerana dia sombong. Satu. Dia sombong, dia merasa dia yang berhak mendapat nikmat yang orang tu dapat. Yang kedua, kerana permusuhan. Dia tak suka dengan orang tu. Kalau kita suka dengan orang, kita tak akan ingin dia nikmat dia tu hilang kan. Sebab kita tak suka. Dia bermula dengan kita tak suka dengan seseorang, maka di situlah timbulnya hasad. Kalau kita sayangkan saudara kita, adik-beradik kita, kita tak ada hasad. Tetapi disebabkan kita tak sayang, kita ada sedikit hati yang tidak baik dengan dia, maka kita ada perasaan hasad. Yang ketiga, yang ni juga yang kita kena usahakan, iaitu kita dalam hati kita kotor. Hati kita mempunyai nafsu yang jahat, yang tidak redha dengan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Jadi inilah yang menyebabkan kita menjadi perasaan hasad. Baik. Saya kira mungkin ada soalan tadi. So sebelum saya masuk bab seterusnya, saya nak soalan itulah sebab itu akan menjawab soal jawapan yang saya nak sambung kat sini. Baik. Okey, kita boleh buka soalan doktor. InsyaAllah. Baik, kita sedang membawakan persoalan dan juga pertanyaan dari sahabat pendengar kita di talian WhatsApp konti 0112900404 juga di Facebook Live IKIM FM. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, bagaimana nak memadam hasad dari diri sendiri dan bagaimana nak melindungi diri kita ini dari hasad dari orang lain pula? Doktor. Baik. Pertama, kalau kita nak jaga diri kita daripada menjadi orang yang mempunyai perasaan hasad terhadap orang lain, daripada awal lagi kita dah bincang, dia akan bermula satu sekali ialah dengan ilmu. Cuba tengok, semua ubat-ubat penyakit-penyakit ni dia bermula dengan ilmu.
Ilmu dia apa? Ilmunya ialah kita kena tahu kenapa hasad itu dilarang oleh agama. Kita tahu ke tak? Tahu. Jadi apabila kita dah tahu, maka itu mendorong kita untuk mengawal diri kita supaya kita tidak berhasad pada orang. Ya. Kita tahu bahawasanya hasad itu Allah Ta'ala larang. Yang kedua, kita tahu akibat dari kita berhasad dengki dengan orang itu menyebabkan pahala-pahala kita, puasa, zakat, haji kita, apa saja yang kita buat itu dimakan oleh hasad. Makan, habis. Kita puasa 6 Syawal pun habis. Makan. Syawal 6 habis dah 6. Tak kira kan? Ni berapa Syawal dah ni? 7 hari. 7. 6 hari lah. 6 hari lah. Betul-betul. Esok 7. Esok orang raya lah kan. Orang puasa 6. So habis pahala kita, habis dimakan oleh orang yang hasad. Jadi kalau kita tahu benda tu, kita nak hasad ke tak? Tak adalah. Secara naturally dia akan jadi kita ni tak mahu aku mendengki orang, tak pasal-pasal pahala aku habis. Buat apa aku nak hasad dengan orang? Dan benda tu kita yang tahu. Orang tak tahu yang kita ada hasad tu dengan orang. Kita je yang tahu. Kenapa aku bengkak sangat dengan dia ni? Kenapa aku tak suka sangat dengan dia ni? Tapi sebenarnya itu adalah daripada terbitan daripada hati kita. Yang kita berdendam dengan dia, kita marah dengan dia, kita tak suka dengan dia. Yang kita ada permusuhan dengan dia, dan ego kita dan hati kita yang kotor. Yang kedua ialah selain daripada dia tahu, dia memiliki ilmu, dia memiliki mengawal diri dia, dia kena juga cuba untuk mengelak daripada memiliki ataupun cuba melepaskan dirinya itu daripada memiliki sifat-sifat yang hasad itu dengan tidak berkawan orang yang sebegitu. Kita dalam masyarakat kita ni ada klik-klik yang kita kata minah bawang ke apa, mecik bawang ke, tuan kan, geng-geng yang tak ada kerja lain, geng dia gosip, geng dia menghasut orang. Kan? Dia berceritalah yang geng-geng ni. So salah satu tabiat yang kita kena hentikan ialah kita bersama dengan kumpulan yang suka untuk, kita kata suka untuk bersembang dan juga berhasad dengki dengan orang. Jadi itu antara benda yang kita boleh buat lah. Jadi salah satunya ialah kita kena jaga diri kita daripada berkawan dengan orang yang begitu. Dan yang akhir sekali dari segi amalan hati pula ialah kita naklah seperti mana yang disebut oleh pengarang kitab ini yang disyarahkan oleh Syekh Mahathir, apabila hati menjadi baik, bacalah 3 kali suratul Asri. Qul a'udzu bil wal asri, baca 3 kali suratul Quraisy, baca 3 kali suratul Falaq. Ini antara yang diajar oleh Habib Hasan Asy-Syatiri. Dan juga membacalah doa-doa lain seperti Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan macam-macam lah doa-doa yang kita boleh baca untuk kita mengelakkan daripada kita memiliki sifat hasad. Baik, insyaAllah itu dia. Soalan yang pertama yang kita dapat. Kejap lagi kita akan sambung lagi dengan soalan yang berikutnya. Ada sahabat kita ni, Sakur Muhammad Sabar. Itu nama Facebooknya, katanya, Ustaz, adakah hasad dan nafsu ini seiringan? Kejap lagi doktor akan memberikan pandangan. Okay? Dan untuk waktu ini kita berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Para pendengar, terus setia bersama kami. Ketahuilah bahawa indah itu segala-galanya. Kalau baik belum tentu indah. Akan tapi kalau sudah namanya indah, ini adalah indah. Kebahagiaan yang indah. Kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di dalam hati seorang hamba. Dan jika ternyata seorang hamba diberi oleh Allah harta melimpah, kalau hati tertata akan bahagia. Begitu sebaliknya jika hati itu tidak tertata, biarpun harta melimpah akan merasakan gundah gulana, gelisah dan susah. Begitu sebaliknya, ada seseorang yang tidak diberi oleh Allah harta melimpah. Hidup hanya kerja sehari makan sehari. Akan tapi kita temukan hidupnya penuh dengan candaria, tersenyum, dengan kegembiraan. Maka hendaknya siapapun yang mencari kebahagiaan, jangan lupa tempatnya adalah di dalam hatimu sendiri. Biarpun itu orang yang sangat baik kepada kita, kalau di saat kita punya kebencian kepada orang tersebut, maka orang itu pun menjadi tidak nyaman bagi kita. Duduk dengan orang yang tidak kita cintai menyusahkan, bikin kita keringatan karena hati kotor. Akan tapi jika kita mencintai, subhanallah, sampai dikatakan bahwasanya dalam suasana yang saling mencintai tidak ada tempat sempit. Akan tapi di saat orang saling membenci dan hilang rasa cinta dan kasih, biarpun tempat itu luas, akan
akan tapi seperti sempit. Kelihatan di ujung sana sudah merasa tidak nyaman. Siapa lagi dia itu? Kenapa harus ada di sini? Maka dari itu, untuk menggapai keindahan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, ayo kita menata hati kita. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Fasaluna. Ya, kita bersama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syara IKIM, dan kita masih lagi bersama membincangkan dengan tajuk Hasad Dengki di Facebook Live IKIM FM. Ada sahabat kita sebentar tadi bertanya, Doktor, adakah hasad dan nafsu ini seiringan, Doktor? Baik, kita bincang hari itu, kita dah sebut daripada awal lagi, kita masuk bab menjaga maksiat batin. Apabila kita sebut maksiat batin, dia adalah menjurus kepada menjaga hati kita, menjaga, mengawal nafsu kita. Jadi dia memang berkaitlah. Kalau orang tu hati dia bersih, nafsu dia terkawal, nafsu pada tahap mutmainnah, nafsu pada tahap radiyah, kamilah dan sebagainya, maka dengan secara sendirinya perasaan hasad itu dah tak ada dalam diri dia. Orang yang memiliki perasaan hasad ini, orang yang nafsu dia pada tahap yang bawah, an-nafsul ammaratun bisu, ataupun nafsu yang tinggi sikit, an-nafsul lawamah. Tapi orang yang dah sampai nafsul mutmainnah ni, kebiasaannya hatinya sudah terjaga, sudah bersih daripada perasaan hasad, dengki, riya, ujub dan sebagainya. Sebab itulah kalau ditanya adakah perkaitan, memang berkait. Memang berkait. Sebab itu kita kena bersihkan hati kita daripada memiliki sifat hasad dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan amalan soleh. Dan salah satu juga ialah bagi kita mengelakkan untuk kita memiliki ataupun mempunyai perasaan hasad kepada orang, ialah dengan cara kita memberi hadiah kepada dia, ataupun kita mengucapkan tahniah kepada dia. Katakanlah satu orang tu naik pangkat, kita pergi tahniah lah, saya syukur, gembira saya awak naik pangkat, alhamdulillah, syukur. Ataupun kalau orang tu apa-apalah, dapat anak, ataupun orang apa nikmat yang Allah anugerah kepada dia, kan, kita pergi bagi hadiah kat dia, pergi bagi bunga kat dia, congratulations, ataupun kita buat majlis untuk dia. Itu satu cara untuk kita mengelakkan daripada memiliki hasad. Sebenarnya Islam mengajar kita, kalau orang buat jahat kepada kita, kita buat baik kepada dia, balas dengan baik. Kan, tapi kita orang Melayu ni tak boleh. Orang buat jahat kepada kita, susah kita nak buat baik kepada dia. Boleh tak Syafiq, orang buat jahat kepada kita, kita pergi bagi hadiah kat dia. Allah, sifat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang buat jahat kepada dia, orang buat macam-macam kat dia, dia pergi bagi hadiah. Kan? Dia pergi bagi hadiah, pergi bagi jiran sebelah, pergi bagi jiran yang paling jahat, paling kutuk dia buat masak nasi Arab ke, sebab ada orang Arab depan ni. Masak nasi kerabu ke, nasi pening tadi. laksa tengah gaduh sekarang ni. Kan, buat masak dia masak, bukan dia makan dia seorang. Dia bagi kat jiran sebelah dia yang paling kuat kutuk dia. Allah, itu memang payah nak buat, Syafiq. Tapi itulah yang diajar oleh Islam. Akhlak Islam, sunnah yang dibuat oleh Nabi ialah idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan yang lebih baik. Orang buat jahat, balas. Kalau orang buat jahat, kita balas jahat, itu biasa. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu biasa. Tapi orang yang muslim, mukmin, muttaqin, salihin, orang yang sifat-sifat anbiya-nya ialah orang buat jahat, dia balas baik. Yang tu yang susah. Itu luar biasa. Jadi Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan. Ada soalan yang mungkin berkaitan, Dr. katanya, bagaimana kalau kita tidak dengki tapi kita sangat sedih sebab kita rasa sepatutnya kita yang dapat? Kalau itu adalah hasad.
Kita boleh kata nama lain. Kita boleh guna nama aku tak dengki. Sedih je. Pertama kita kena sedar. Ni dalam syarah hasad ini disebut. Kenapa seseorang itu hasad terhadap nikmat yang Allah beri kepada orang lain? Kenapa dia nak hasad? Sedangkan Allah yang memiliki segala-galanya dan suka hati Allah lah nak bagi kepada siapa. Jadi kalau kita marah dengan orang tu dapat nikmat, seolah-olah bukankah kita marah kepada Allah yang membahagi-bahagikan nikmat itu? Seolah-olah kita tidak redha, kita tidak restu, kita tidak suka dengan Allah bagi nikmat itu kepada orang lain. Itu antara ni sedih juga. Maknanya dia tak dengki. Maknanya dia tak hasad orang tu dapat, tapi dia sedih. Sepatutnya dia dapat benda tu. Tak, dia tak boleh. Dia hasad itu. Itu adalah perasaan hasad. Itu ialah perasaan hasad. Dia tak boleh sedih sebab orang tu dapat, dia tak dapat. Yang takdirkan, yang memberi kepada orang itu ialah Allah. Rezeki Allah. Kenapa Allah pilih dia, tak pilih kita? Itu ialah pemilihan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala mentakdirkan dia dapat lebih baik daripada apa yang orang tu dapat. Ya. Tak tahu kan? Dia tak tahu. Hikmah dia. So dia jangan ada perasaan begitu. Mungkin kalau dalam pertandingan ada benda macam tu lain. Kan kita dapat nombor 1, dapat nombor 2, kita rasa sedih sebab kita bertanding ke apa kan. Itu mungkin perasaan yang kita kira bukanlah perasaan hasad begitu. Itu dalam pertandingan. Tetapi kalau dalam keadaan biasa, yang nikmat yang Allah beri, kan? Nikmat yang Allah beri, tetapi dia tidak merasa gembira dengan nikmat yang Allah beri. Kalau dia tak nak rasa gembira pun tak apa. Tapi dia tidak ada perasaan orang itu sepatutnya tak dapat. Kalau kita rasa orang itu tak sepatutnya dapat, seolah-olah kita menafikan, menolak takdir pemilihan yang Allah SWT buat. Segala kekuasaan milik Allah, segala nikmat milik Allah, Allah Ta'ala boleh beri siapa yang dia suka. Dan kalaupun kita tidak dapat nikmat yang orang tu dapat, kemungkinan Allah nak beri lebih baik daripada apa yang orang tu dapat. Itu aja kita kena ada. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Ni atas pencerahan, dan untuk waktu ini tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir dari Dr. Ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan yang ingin kita bicarakan pada hari ini ialah kita hendaklah sama-sama menjaga diri kita daripada memiliki perasaan hasad. Dan salah satunya ialah jangan kita berhasad dengan orang supaya dia tidak memakan pahala kita. Yang kedua, nak mengelakkan orang hasad dengan kita, salah satunya ialah kita dalam Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, kita jangan bercerita kepada sembarangan orang. Kan? Kadang-kadang kita ni excited cerita kat semua orang. Kita tak tahu yang kita cerita itu mungkin orang yang hasad dengan kita. Betul. Itu kita tak masuk lagi cerita tentang ain dan sebagainya, penyakit tu, penyakit ain tu kan. Jadi sebab itulah hasad ini pun kita kena hati-hati, kita kena pilih nak cerita kat siapa. Memang ayat Quran kata fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Atas anugerah nikmat yang Allah beri, kamu kena bagi tahu, tapi bagi tahu siapa? Bagi tahu mungkin orang-orang yang boleh sama-sama bergembira dengan kita. Mak kita, keluarga kita, orang-orang yang sangat bergembira. Bukan bagi tahu satu dunia. Kan orang dengki dengan kita. Yang tak ada kaitan kan, dia akan jadi hasad kepada kita. Dengki dengan kita. Dengki dengan segala nikmat yang Allah beri kepada kita. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjadikan kita ini orang yang tidak memiliki perasaan hasad ataupun sifat hasad. Sekiranya ada dalam hati kita hasad terhadap seseorang, kita minta Allah Ta'ala bersihkan, dan kita berusaha untuk memperbanyakkan zikir, salawat dan begitu juga kita mengharapkan Allah SWT tidak menjadikan orang yang di sekeliling kita ini berhasad dengan kita, terhadap kita atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi itu sajalah, moga-moga kita mendapat iktibar dan
pengajaran pada petang ini. Wallahu alam. Alhamdulillah. Di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada yang berusaha Dr. Ni Rusdiwan Abdul Samad. Alhamdulillah Doktor, terima kasih banyak-banyak. Jazakallah ana kull khair. Terima kasih kembali. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat penonton juga sahabat pendengar yang terus ikuti kita di Facebook Live IKIM FM. Okey, anda boleh sama-sama tonton semula di situ, boleh buat ulang kaji untuk kita dengarkan semula rancangan Fas'aluna yang akan terus kita bawakan di setiap hari Rabu jam 5 petang. Ya, dan para pendengar boleh hantarkan soalan anda juga melalui email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Para pendengar terus setia bersama kami Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Arah No Exchange mengucapkan salam Aidilfitri kepada anda. Terima kasih atas kesetiaan anda selama 15 tahun bersama kami. Di Arah No Exchange, anda sentiasa dihargai sebagaimana kami menghargai emas anda. Kunjungi Arah No Exchange berhampiran dan rebut peluang memenangi hamper raya eksklusif kami. Salam Aidilfitri daripada Arah No Exchange, penerima anugerah The Brand Laureate World Halal Best Brands Awards 2020. Ingat macam nak beli penapis air. Tapi harganya macam mahal sangatlah bang. Apa nak risau? Sistem bayar mudah kan ada? Ya, tapi cuba abang jumlahkan semua. Kalau habis bayar sampai 7 ke 8 ribu. Habis tu nak buat macam mana? Rumah kita ni kan memerlukan penapis air. Dan kalau boleh, yang ada 3 saluran tu. Air panas, sejuk dan beralkali. Kini, dengan Super Oxygenated Dispenser Superfine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan 3 saluran iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2,499 saja. Termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau cara ansuran. Kalau nak untung, boleh beli cara tunai. Dan kalau nak mudah pula, boleh beli secara ansuran. Bayaran deposit cuma serendah RM699 dan ansuran bulanan cuma serendah RM200 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran saja bang. Yang seronoknya sekarang ni ada tawaran istimewa. Servis percuma yang bernilai RM600 untuk 2 tahun berturut-turut. Sama ada belian secara tunai atau ansuran. Seronoknya bang. Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, seisi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi seronok pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan beralkali itu. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan nak pasang, hubungi Superfine Marketing 019-224-6333 019-224-6333. Layari Facebook kami Superfine. Cepat, jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Orang-orang yang benar-benar soleh dan mukmin adalah orang yang beriman kuat di dalam hati, dalam waktu yang sama memiliki amal yang segunung, dan insya-Allah dengan redha Allah Subhanahu wa taala dia akan masuk ke dalam syurga dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia. Dengarkan rancangan Imanuna bersama saya Dr. Aiman Al-Akiti di setiap hari Khamis jam 5.10 petang hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Air amat berharga dan merupakan bahan yang sangat penting untuk kehidupan. Kalau itu juga yang anda fikirkan, mari kita gunakan air secara berhemah. Jangan biarkan air mengalir di paip dan sinki. Sebaliknya, menutup paip air ketika menggosok gigi dan hanya menggunakan segelas air untuk berkumur boleh menjimatkan lebih kurang 9,000 liter air setahun. Apa tidaknya, kalaulah anda menggosok gigi sebanyak 2 kali sehari, 3 minit setiap kali dan membiarkan pili paip terbuka, anda sebenarnya telah menggunakan lebih kurang 5 liter air seminit, iaitu lebih kurang 11,000 liter setahun. Bukankah itu satu pembaziran? Jimat air, bil anda juga yang selamat. Nata'awan fi mattafaqna. Mari kita bekerjasama tolong-menolong dalam perkara-perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah
Dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM.